warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, isu permasalahan amalan khurafat ini merupakan isu yang tidak asing lagi dan menjadi perbualan di bibir masyarakat. Khurafat ini adalah semua cerita rekaan atau hayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat, ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dapat diertikan dengan ajaran yang sesat, terpesong daripada akidah dan syariat Islam. Khurafat bercirikan unsur kepercayaan atau itikad yang diyakini yang bukan dari sumber wahyu dan secara jelas bukan dari ajaran Islam yang bertentangan pula dengan logik akal dan realiti. Hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit bagaimana cara untuk memastikan masyarakat tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sememangnya telah menjadi satu fitrah kepada kita sebagai seorang manusia yang berkemahuan atau mempunyai keinginan bagi sesuatu. Namun, cara untuk mendapatkannya terkadang menjadi asbab kita mengundang sesuatu yang tidak baik. Sekiranya kita kurang memahami dan mengaplikasikan apa yang terkandung di dalam ajaran Islam, justru tindakan menyekutukan Allah dengan pelbagai cara terlarang di sisi agama atas sebab kepentingan dan kelemahan diri merupakan satu perbuatan yang amat salah dan ditegah. Menurut kitab Perangi Syirik muka surat 245, pada pandangan Ibnu Hajar, tangkal ialah benang atau tali yang diikat di kepala pada zaman jahiliah dengan keyakinan ia dapat menolak penyakit dan bencana yang akan menimpa. Tangkal biasanya digunakan oleh seseorang untuk bertujuan untuk menolak keburukan yang dijangka akan menimpa seperti sakit atau perbuatan jahat seseorang kepadanya sebelum perkara buruk itu terjadi. Menurut laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, terdapat dua hukum bagi jampi. Yang pertama adalah haram dan kedua harus. Oleh itu, semua jenis jampi yang mengandungi syirik seperti pemujaan kepada jin, syaitan atau ungkapan yang digunakan tidak difahami bukan datangnya dari Al-Quran dan hadis, maka ianya haram. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah itu adalah syirik. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Manakala jampi yang harus yang dimaksudkan adalah jampi yang diambil dari Al-Quran, hadis dan ungkapan yang difahami maknanya yang tidak mengandungi syirik. Hal ini berdasarkan hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang membawa maksud kami menjampi ketika jahiliah, lalu kami bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu dalam hal itu?" Rasulullah menjawab, tunjukkan kepada aku jampi kamu itu." Baginda bersabda kemudian, tidak mengapa dengan jampi asalkan saja tidak ada padanya syirik, iaitu mempersekutukan Allah. Walaupun Rasulullah SAW mengizinkan perkara tersebut, baginda tetap menetapkan syarat yang ketat, iaitu selama mana padanya tidak ada syirik. Cara untuk memastikan masyarakat tidak menyekutukan Allah dengan satu perkara yang lain seperti tangkal, azimat dan lain-lain adalah dengan mengajar mereka dan mengajak mereka cara-cara, langkah-langkah mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah pertama yang boleh diambil untuk memastikan masyarakat tidak menyekutukan Allah adalah mengajak masyarakat menuju Allah dengan bertaubat dan penuh harap. Ini adalah kerana setiap masyarakat adalah seorang pendosa, maka harus ditekankan pada awalnya menuju kepada Allah dengan cara bertaubat. Buktinya, terkadang kita tidak sedar bahawa suatu perbuatan yang dilakukan adalah tidak sepenuhnya meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah terkadang bergantung kepada amalan diri sendiri, bukan pada rahmat kekuasaannya. Suka saya simpulkan dengan satu kata-kata yang membawa maksud, andai berasa kurangnya pengharapan kepada Allah, andai berasa kekurangan pengharapanmu kepada Allah saat berlaku sesuatu kesilapan, nescaya ketahuilah kamu sebenarnya sedang bergantung kepada amalan dirimu sendiri, bukan kepada rahmat kekuasaannya. Dengan ini, pada pandangan saya, langkah pertama ini menunjukkan setiap titik untuk memulakan perjalanan kembali rohani diri adalah dengan bertaubat dan penuh harap kepada Allah Ta'ala. Langkah kedua untuk memastikan masyarakat tidak menyekutukan Allah adalah dengan mengajak masyarakat tawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal adalah satu pergantungan kepada Allah Ta'ala setelah kita sebagai seorang hamba-Nya memohon sesuatu dengan penuh pengharapan. Baginda pernah bersabda, jika engkau tawakal sepenuhnya kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang seharusnya, maka dia akan menyajikan untuk kamu sebagaimana dia menyajikan untuk burung-burung yang bangun dalam keadaan lapar pada pagi hari dan kembali dengan perut kenyang pada petang hari.
kita adalah seperti burung-burung tersebut. Hal ini dikatakan begitu kerana burung-burung itu tidak pernah berhenti di satu dahan pokok hanya menunggu makanan datang. Burung-burung tersebut terbang berpindah terus-menerus dari satu dahan ke dahan yang lain hingga mereka mendapatkan makanan. Di sini menunjukkan pekerjaan burung adalah melakukan terbaik untuk menemukan makanan, tetapi menyediakan makanan untuk burung adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Hal ini adalah membuktikan bahawa untuk menuju Allah dan mendekatkan diri kepada Allah juga perlulah ada satu keyakinan dalam diri seseorang, iaitu tawakal. Langkah seterusnya untuk memastikan masyarakat tidak mempersekutukan Allah adalah dengan cara mengajar masyarakat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ikhlas kepada Allah Ta'ala adalah sesuatu perkara yang penting, malah lebih penting berbanding tawakal. Akan tetapi penting untuk memperkukuh tawakal kita kepada Allah sebelum membincangkan tentang keikhlasan. Hal ini kerana keikhlasan yang sebenar kepada Allah Ta'ala adalah rumit. Hal ini dikatakan demikian adalah kerana ikhlas itu diukur dengan sebenar-benar keikhlasan seperti tanpa niat yang bersih, seperti niat untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain bukan untuk mencari redha Allah, maka ibadah hanyalah menjadi satu pertunjukan. Baginda pernah bersabda, keikhlasan adalah salah satu di antara rahsia-rahsia Allah Ta'ala yang dia tanamkan pada hati siapa yang dia cintai. Akhir sekali, kesimpulannya, tangkal dan azimat ini adalah sesuatu perkara yang haram kerana menyekutukan Allah. Dengan erti kata lain, menyamakan sesuatu dengan kehebatan Allah Ta'ala. Dan cara untuk memastikan masyarakat tidak menyekutukan Allah adalah dengan mengajak masyarakat mendekati Allah kerana itu akan memberi keyakinan yang teguh dalam diri masyarakat untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu perkara yang lain. Seterusnya ialah isu yang kedua, iaitu membincangkan tentang perkara yang mendorong berlakunya pemikiran untuk mempercayai amalan sumpah. Yang pertamanya ialah kejahilan yang terdapat dalam diri seseorang yang tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam. Orang yang tidak faham apa itu Islam dan hakikat sebagai seorang hamba dalam kehidupan mudah untuk terjerumus dalam mempercayai amalan-amalan yang khurafat ini, sepertinya amalan sumpah. Adalah sangat rugi bagi seseorang itu jika tidak kenal kepada penciptanya hingga sanggup melakukan amalan khurafat seperti mempercayai amalan sumpah. Keduanya, timbulnya perasaan hasad dengki dalam diri seseorang itu sehingga sanggup mempercayai dan mengamalkan amalan sumpah. Apabila seseorang itu mengikut hawa nafsu dan tidak dapat melihat orang lebih dari dirinya, maka timbullah perasaan hasad dengki dan ingin menjatuhkan orang lain, sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi kepuasan hati sebab terikat dan terjerumus dengan bisikan syaitan dan sifat amarah di dalam hati mereka. Yang ketiganya ialah kenapa seseorang itu mempercayai amalan sumpah adalah kerana untuk memenuhi dan mengajar kehendak duniawi sehingga sanggup menjual agama dan akidah serta melakukan kezaliman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka percaya dengan adanya pertolongan lain, melainkan Allah merupakan jalan mudah dan singkat yang boleh digunapakai demi memuaskan hati sendiri. Okey, yang terakhir sekali adalah faktor institusi kekeluargaan juga memainkan peranan yang penting dalam penularan amalan khurafat seperti sumpah. Ini kerana amalan tersebut merupakan warisan nenek moyang yang menjadi amalan dan sudah sebati dalam kehidupan mereka sendiri. Kerana kurangnya pengetahuan dan pendedahan tentang agama dan mudah terikut kepada adat dan pantang larang serta sudah terbiasa dengan keadaan sekeliling yang sebegitu rupa merupakan salah satu faktor kenapa seseorang itu masih mempercayai amalan sumpah sehingga ke hari ini. Okey, saya akan menerangkan mengenai isu pembelajaran yang ketiga, iaitu apakah yang mendorong berlakunya kepercayaan kepada angka dan huruf sebagai simbol yang boleh membawa kecelakaan dalam kehidupan dan juga keuntungan. Di sini saya sertakan dengan 4 punca yang mendorong kepada setengah individu mempercayai kepada angka dan huruf sebagai simbol dalam kecelakaan dan keuntungan dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah lemah iman dan jiwa. Yang kedua pula adalah kepentingan peribadi. Yang ketiga pula adalah kepercayaan karut. Dan yang terakhir sekali adalah dia takut akan siksaan di akhirat. Okey, pertama sekali saya akan terangkan mengenai punca yang pertama, iaitu lemah iman dan jiwa. Seperti yang telah kita lihat dalam slide yang telah dibentangkan sekarang, iman adalah asas kepada Islam. Ia hendaklah dimulakan dengan kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya.
serta diikuti oleh seluruh isi kandungan yang terdapat dalam rukun iman. Tanpa keyakinan asas ini, maka terbentuklah individu yang lemah iman dan jiwanya. Seperti yang kita tahu, setiap individu yang mempunyai iman dan jiwa yang kuat tidak akan sesekali terpedaya dengan tipu daya syaitan untuk mengikuti perkara-perkara yang boleh memudaratkan akidahnya ataupun bertentangan dengan akidah Islam. Dalam firman Allah yang bermaksud, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kederhakaan. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Untuk punca yang kedua pula adalah kepentingan pribadi. Pada era masa kini, ramai manusia yang mengejarkan kekayaan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia ini sehingga sanggup menggadaikan akidah dan agamanya, serta terlibat dengan gejala mungkar untuk melakukan apa sahaja demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan untuk memenuhi keinginan diri sendiri maupun orang lain. Dan firman Allah bermaksud, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu manusia pun memikul amanah itu. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Oleh kerana nafsu manusia untuk memenuhi keinginan dalam kehidupannya, dia sanggup untuk menggadaikan akidahnya dan melakukan perkara yang mungkar serta bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Punca yang ketiga pula adalah kepercayaan karut. Okey. Sebelum kedatangan Islam di muka bumi ini, masyarakat kita telah lama menganuti ajaran agama Hindu dengan kepelbagaian kefahaman dan kepercayaan yang karut-marut, sehingga kan apabila datangnya ajaran Islam, kefahaman ini terhapus sedikit demi sedikit. Akan tetapi, sebahagiannya masih segar di dalam kalangan masyarakat kini kerana penyiasat utama di muka bumi ini masih lagi berlegar-legar dan berleluasa untuk menyiasatkan umat Islam, iaitu Iblis. Dalam firman Allah yang bermaksud, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, maka tangguhkanlah aku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, yakni kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh sampai hari, yakni suatu waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan menjadikan mereka memandang baik, yakni perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di kalangan mereka." Kesimpulannya, kepercayaan karut yang dianuti oleh sesetengah individu dari zaman lampau dan boleh juga dikatakan sebagai kebiasaan dan adat sesetengah penganut agama juga merupakan punca yang mendorong kepada kepercayaan kepada angka dan huruf pada zaman kini. Punca yang terakhir sekali pula adalah tidak takut akan siksaan akhirat. Seperti yang telah kita lihat, manusia yang sanggup menggadaikan akidah dan agamanya demi mempercayai amalan yang boleh membawa kepada kekufuran, ini jelas manusia yang tidak gentar dengan siksaan di akhirat kelak. Sesungguhnya nafsu manusia untuk melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah kepadanya telah menguasai dirinya daripada melakukan suruhan dan amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan seperti percaya kepada angka dan huruf sebagai simbol membawa kecelakaan dan keuntungan dalam kehidupan mereka ini juga merupakan seperti menyekutukan Allah kerana lebih mengharapkan kepada kepercayaan angka dan huruf sebagai tanda kesenangan dan kecelakaan berbanding kepada kekuasaan Allah. Firman Allah yang bermaksud, "Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar batas-batas hukumnya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan." Firman Allah yang lain pula adalah, "Maka apakah mereka merasa aman dengan azab Allah, yakni yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman daripada azab Allah kecuali orang-orang yang rugi." Apa itu minyak dagu?
Minyak dagu ialah sejenis minyak sihir yang diperbuat daripada anggota tubuh badan seorang yang telah mati, dan bahagian anggota tubuh badan tersebut ialah dagu. Oleh kerana itu, ia dipanggil minyak dagu. Minyak dagu digunakan oleh kaum lelaki sebagai elemen penting untuk memikat hati seseorang wanita yang disukainya. Menurut pensyarah kanan Pusat Pengajian Informasi dan Media Universiti Teknologi Mara UiTM, iaitu Dr. Nur Nirwandi Maknudin berkata, sememangnya agak sukar untuk menghakis kepercayaan mistik dan karut-marut ini terhadap sesuatu objek, terutamanya dalam kalangan individu yang cetek pengetahuan agamanya. Setiap individu perlu membebaskan diri mereka daripada perkara yang boleh merosakkan keimanan atau menggugat kepercayaan mereka kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, meletakkan keyakinan hanya kepada Ilahi semata-mata. Keyakinan yang mendalam akan meresap dalam jiwa setiap individu dan menyebabkan setiap individu akan percaya mengenai kewujudan dan kekuasaan Allah semata-mata di atas muka bumi ini, dan bukannya mengambil barang-barang atau objek mistik untuk dijadikan sesuatu alasan agar dapat memakbulkan permintaan mereka. Seseorang Muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendak memastikan imannya berada pada tahap yakin, iaitu yakin dengan kewujudan Allah, yakin dengan kekuasaan Allah, dan yakin dengan kemampuan serta kebolehan Allah untuk mengabulkan segala permintaan umat Islam di atas muka bumi ini. Hasil keimanan seseorang individu yang berada pada tahap keyakinan akan menyebabkan ia menjauhi daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan jatuh kepada syirik atau khurafat, dan dosa tersebut tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, seseorang individu perlu melalui peringkat mujahadah atau tahali, iaitu memasukkan sifat-sifat mahmudah yang terpuji ke dalam diri setiap individu. Pada peringkat ini, syaitan-syaitan akan berusaha sedaya upaya untuk menghasut manusia dengan segala tipu daya mereka. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 268, di mana syaitan-syaitan telah menjanjikan kepada kamu kemiskinan dan kebapaan, manakala Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan keampunan daripadanya serta kelebihan kurniaannya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah kurnianya lagi Maha mengetahui. Konsep tahali ini dapat dicapai oleh setiap individu sekiranya setiap individu mengambil inisiatif dengan mempraktikkan sifat-sifat mahmudah atau terpuji ke dalam diri setiap individu sepanjang dalam kehidupan seharian mereka, dan menjauhi sifat mazmumah, iaitu mensyirikkan Allah yang boleh membatalkan keimanan mereka. Hal ini kerana agama tidak boleh ditukar ganti atau dijual menggunakan kebendaan. Peringkat yang terakhir ialah peringkat tajali, iaitu dalam erti kata pendeknya ialah perasaan rasa bertuhan, rasa dilihat dan diawasi oleh Tuhan. Hati seakan-akan celik serta hidup dan terasa dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat ini akan dicapai oleh setiap individu sekiranya seseorang individu itu merasakan segala amal ibadat dan kebaikan yang dibuatnya ialah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin bahawa kekasihnya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjanjikan nikmat dan pahala yang besar terhadap amalan kebajikan yang dibuatnya.
Peringkat ini telah menjanjikan keimanan yang utuh serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan individu itu daripada sifat mazmumah iaitu syirik atau khurafat yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembelajaran yang kelima ialah bagaimanakah hendak membuat khurafat amalan haram ini boleh dihentikan agar manusia dapat beriman kepada Allah. Khurafat merupakan suatu perkara yang bertentangan dengan Islam. Ia akan merosakkan akidah umat Islam secara halus dan memberi kesan buruk kepada kehidupan. Masyarakat hari ini menganggap upacara yang mengandungi unsur-unsur khurafat merupakan adat kebiasaan dan warisan secara turun-temurun yang dahulunya dibawa oleh nenek moyang mereka. Disebabkan kejahilan dan tiada kesedaran terhadap kesan amalan khurafat ini, ia sukar dibendung dan dibanteras. Menurut buku Zanariyah Nur, kepercayaan dan amalan khurafat adalah bagaimana amalan khurafat ini dihentikan dengan memainkan peranan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Contohnya peranan Majlis Agama Islam dengan penyebaran dakwah berbentuk penerapan nilai-nilai akidah yang lengkap dan mendalam. Konsep qada dan qadar perlu ditingkatkan dalam kalangan masyarakat Melayu. Selain itu, pengajaran di masjid-masjid perlu diberi penambahbaikan agar tidak tertumpu kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan ibadah sahaja. Sebaliknya, penekanan kepada aspek akidah dan isu-isu semasa yang berkaitan dengannya perlulah dipertingkatkan. Akhir sekali, pihak berkuasa agama Islam perlulah membuat pemantauan terhadap aktiviti-aktiviti masyarakat dan individu-individu yang berkaitan seperti bomoh, bidan, tukang urut dan sebagainya. Ini bertujuan membendung gejala yang tidak sihat dan bertentangan dengan agama Islam. Sekiranya terdapat pelaksanaan atau amalan yang mempunyai unsur tahyul dan khurafat, pihak terbabit perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya bagi menghalang aktiviti-aktiviti tersebut berlaku. Masyarakat juga memainkan peranan dengan perlu lebih prihatin terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Aktiviti negatif yang bertentangan dengan agama Islam yang berlaku dalam kalangan masyarakat perlu ditangani dengan segera agar tidak berleluasa dan bertapak di kawasan setempat. Pemimpin atau ketua masyarakat seharusnya bekerjasama dalam membendung masalah ini dari terus berlaku dan seterusnya memberi kesedaran tentang pentingnya mengamalkan ajaran agama Islam. Juga tidak dapat dinafikan peranan anggota masyarakat memainkan peranan yang amat penting. Setiap anggota keluarga perlu memastikan anggota keluarga yang lain mendapat kefahaman yang jelas tentang akidah Islam serta perkara-perkara yang boleh membatalkan iman dan sokongan anggota keluarga apabila kaum kerabat terdapat masalah memberikan bimbingan dan agar tidak terpesong dari akidah dengan mendapatkan khidmat-khidmat bomoh dan sebagainya dan mengatasi masalah yang mereka hadapi.